Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dhakkirna bima nasina wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mula daripada ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang yang terakhir sekali, ayat terakhir adalah Bani Israel, tentang Bani Israel di mana 70 orang tak nak percaya kepada Nabi Musa, nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka semula. Selepas itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kita bagaimana bila Bani Israel di padang pasir lah, di tempat yang bernama Atih pada pasir di antara Mesir dengan Syam. Mesir dengan Palestin ada tempat nama dia dulu tempatnya Atih. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka manna wassalwa. Mereka dinaungi dengan awan, kemudian dikurniakan sebagai makanan manna wassalwa. Kalau kita lihat tuan-tuan, dia punya kronologi dia dia tak teratur tau. Tak teratur Kemudian sekarang ayat ni 58. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah nikmat ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, ke kota ini. Qaryah tu bandar. Jadi di sini adalah Baitul Maqdis. Ini bila pula? Ini lepas zaman Nabi Musa. Nabi Musa tak masuk Baitul Maqdis. Nabi Musa tak dapat masuk Baitul Maqdis. Jadi ini zaman Nabi yang lain, Yusha bin Nun. Jadi nak cakap dengan kita, tengok dia punya cerita dia tak teratur lah, tak ikut kronologi cerita. Ada di antara ulama interesting, dia cakap kenapa Allah cerita macam gini. Style Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Subhanahu wa taala tak ikut urutan lah. Cerita dia tak ikut urutan, kadang ke depan, kadang ke belakang. Tarikh, sejarah ni biasa kan kalau kita baca sejarah, dia semua ikut urutan, ikut tarikh. Ada sejarah baca, kadang ke depan ke belakang tarikh ni. Mana ada dalam buku sejarah, apa buku sejarah pun kita baca dia ikut tarikh dia, ikut urutan tarikh dia. Jadi kata ulama, kenapa Allah bila dalam surah Al-Baqarah ni cerita macam gini? Kerana Allah sedang bercakap dengan siapa ni tuan-tuan? Nabi Muhammad. Memang itu bukan bercakap lagi, Allah dah masuk wahyu. Ini wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi ditujukan kepada siapa ayat-ayat ni semua? Jangan lupa ayat apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi Allah sedang khitab, Allah berbicara dengan siapa?
Bani Israel ni dia tahu tak sejarah dia? Orang-orang Israel ni, Bani Israel ni, dia tahu tak sejarah dia? Mereka ni orang yang paling faham sekali tentang sejarah mereka sendirilah. Kalau cakap sejarah mereka sendiri, takkan dia tak tahu. Macam kita umat Islam tak tahu sejarah umat Islam. Kalau orang Malaysia je lah tak tahu sejarah Malaysia, aduh. Sebab itu diwajibkan lulus sejarah SPM. Apa orang Malaysia tak tahu sejarah Malaysia pula? Memang kena lah kan, betul tak? Jadi Bani Israel ni, walaupun sejarah mereka ni panjang, sejarah mereka ni panjang, tapi dia ingat detail sejarah mereka ni secara terperinci. Terutamanya sejarah mereka dengan Nabi Musa. Mereka dengan Nabi Musa tu mereka ingat betul apa yang terjadi. Jadi bila Allah SWT cerita, yang tidak ikut urutan, Allah ceritakan Bani Israel macam kita lah. Kalau kita ceritakan tak ikut tarikh tentang sejarah Malaysia, saya pun tak tahu juga. Tak cakap tahun apa, tengok pada waktu ini kita tahu ini zaman apa, ini zaman Perdana Menteri mana, ini zaman apa, kita tahu zaman siapa yang memerintah. Tak perlulah nak ikut urutan, pasal kita bercakap dengan orang yang dah tahu sejarah. Dia Allah SWT sedang bercakap dengan orang yang tahu sejarah ni. Bani Israel, dia tahu sejarah dia. Bagi kita, ini bila pula ni? Zaman bila pula? Ni kita yang kelang kabut sikit. Tapi bagi Bani Israel, dia tahu cerita dia. Ini kisah ni yang mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke Baitul Maqdis ni adalah kan kalau dalam surah Al-Baqarah tak ceritakan bila Nabi Musa dengan Bani Israel dah seberang Laut Merah, mereka dah sampai ke Baitul Maqdis. Allah wahyukan kepada Nabi Musa, masuk kamu akan kalahkan tentera, orang Amalika dia panggil tu, tentera yang di dalamnya kamu akan dapat kalahkan mereka, kamu pergi je. So Nabi Musa ajak Bani Israel untuk berperang, untuk melawan tentera di dalam Baitul Maqdis. Apa jawab mereka? Idhab anta wa rabbuka, kau pergilah dengan Tuhan kau, kami nak duduk di sini. Kerana dosa mereka ni 40 tahun mereka tak dapat masuk Baitul Maqdis. Jadi mana dia tinggal? Itulah tempat Ati. Alif Lam Ta Ya Ha, Ati. Ati itu tempat nama dia, tempat Ati itu mereka merayau 40 tahun. Jadi tak masuk Mesir dan tak masuk Palestin, di tengah-tengah merayau 40 tahun. Selepas 40 tahun sekali, ini lepas Nabi Musa dah wafat. Nabi Musa tak masuk Selepas Nabi Musa wafat, baru second attempt sekali lagi mereka cuba masuk. Ni kali dapat melalui Nabi Yusha bin Nun, peperangan pada hari Jumaat, dia cakap hari Jumaat petang, di mana dalam satu riwayat cakap Allah poskan matahari daripada terbenam untuk beri mereka kemenangan. Terus mereka menang, dapat masuk ke dalam bandar ni. Allah berfirman, fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah apa saja yang kamu suka sepuas-puasnya di dalam negeri ini. Kamu dah tinggal 40 tahun di padang pasir. Jadi sekarang ini dapat masuk ke bandar, macam-macam makanan ada. Jadi Allah beri izin kepada mereka, makanlah sepuas-puasnya, apa saja kamu nak makan aja. Dengan syarat apa? Wadkhulul baba sujada, masuklah ke dalam pintu gerbang. Ada yang cakap bukan Baitul Maqdis, Jericho, ada yang cakap, tapi saya ambil yang pendapat yang cakap Baitul Maqdis sajalah ni. Dua tiga pendapat lah, ada pendapat di mata bab Baitul Maqdis, pintu Baitul Maqdis dengan sujada. Di sini ulama kata sujada ni banyak tafsirkan bukan sujud. Macam mana nak masuk dengan sujud kan? Boleh? Sujud tak boleh. Boleh tak boleh terus lah. Macam mana? Sujud dah berhenti terus. Sujada ni maksudnya tunduk. Rendah diri, tunduk. Ataupun kalau sampai dia macam Rasulullah SAW masuk Mekah, ketika Fathul Mekah tu Rasulullah akan tunduk sampai kepala Rasulullah SAW kena unta, leher unta.
Rasulullah tunduk macam gitu. Jadi bila dapat menang ni, biasa nabi-nabi diperintahnya gitu, masuk dengan tunduk. Tunduk satu, Allah perintah mereka wa qulu hittatun, jadi masuk dengan tunduk, rendah diri, bersyukurlah dapat kemenangan ni. Ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan bangga, jangan bongkak atau jangan takabur dengan kemenangan ini. Ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surah An-Nasr kan, kita idza jaa nasrullahi wal fath, kita baca, jadi akan Allah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama aja tuan-tuan, kalau kita lihat ni sama aja ayat ni, wa qulu hittatun, dan ucaplah hittah. Hittah ni macam satu bebanan dah. Satu bebanan, hittah. Hittah ni, lepaskanlah kami daripada bebanan ni. Kata ulama, hittah ni adalah istighfar, ampun, maghfirah. Ucaplah, ya Allah ampunlah kami, macam itu. Hittah makna dia ampuni kami. Hittah tu kalau diterjemah, ya Allah ampunlah dosa kami. Tapi kenapa pakai hittah? Hittah ni macam suatu bebanan, lepaskan kami daripada dosa. Dosa yang tu mana? Dosa yang 40 tahun tu lah. Dosa 40 tahun. Jadi lepaskan kami daripada dosa-dosa kami, ampunlah dosa kami. Kalau mereka ucap itu, Allah janji kepada mereka, naghfir lakum khatayakum, nescaya pasti kami akan ampun dosa kamu. Naghfir lakum khatayakum, atau supaya kami ampun kesalahan-kesalahan kamu. Jadi itu saja disuruh ucap, minta ampun aja, masuk dengan tunduk dan minta ampun. Susah ke senang tuan-tuan? Ni dah menang tau, dah menang ni, dapat masuk bandar ni. Itu aja Allah perintah. Lagi Allah tambah lagi. Apa kurniaan dia? Wasanazidul muhsinin, kami akan tambah lagi. Tambah apa? Pahala, kurniaan kepada orang yang berbuat baik, muhsinin. Jadi Allah offer mereka pengampunan dosa, pahala, makan boleh apa saja. Kalau kamu masuk dalam bandar tu, Bani Israel tetap Bani Israel. Fabaddalal ladzina zalamu, kemudian fabaddalal ladzi, orang-orang yang zalim di antara mereka itu baddal ni mengubah perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mereka itu. Allah perintah hittah macam gitu ajalah, cakap hittah. Dalam hadis sahih dalam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, Bani Israel dia tak sebut hittah, dia sebut habbah. Ada dalam riwayat dia sebut hinta. Hittah dia tambah nun lagi. Hinta dia tak sebut hittah. Main-main lah. Untuk apa tuan-tuan? Nak main-mainkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghinalah, main-main dengan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sebut habbah tu apa? Habbah tu macam habbah tu sauda, gandum biji gandum gitu. Habbah. Mereka main-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata ghairal ladzi qila lahum. Mereka mengubah dengan perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka. Apa jadi? Baru dapat menang, baru nak celebrate, nak merayakan kemenangan. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu, lalu kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim. Jadi kena orang-orang yang zalim aja. Rijzan di sini dia terjemahkan bencana dari langit. Azab minas sama, azab dari langit, bimakan yafsukun, disebabkan kefasikan mereka ni, disebabkan mereka ni selalu melakukan fasik derhaka. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, kata ulama ada yang tafsirkan rijzan minas sama, penyakit mengelupas kulit-kulit mereka semua kena penyakit. Derhaka sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan penyakit. Sekarang lah kita ni orang cakap penduduk bumi derhaka sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turun satu penyakit, 1 juta mati terus.
Itu pun tak serik-serik lagi, masih terus saja menderhaka kepada Allah Subhanahu Taala. Allah boleh saja. Ini penyakit ni yang bunuh sejuta daripada siapa tuan-tuan? Siapa? US ke? China ke? Apa ke? Senang niatkan daripada Allah Subhanahu Taala. Dah senang aja cakap supaya kita bertaubat, kita insaf, kembali kepada agama Allah Subhanahu Taala, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Taala. Itu orang beriman, kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Tak perlu nak salah-salahkan, ini bukan kita punya salah, ini salah buat apa. Akan terjadi wabak ni atau bencana ni atau balak ni, mana kita boleh tahan. Jadi kita punya stand adalah sabar dan kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah Subhanahu Taala turun ke atas mereka penyakit, kata ulama ada yang tafsir sebagai penyakit dari langit, menjadikan mereka menderita kerana sebab bimakanu yafsukun, kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Fasik ni keluar daripada ketaatan daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau orang fasik ni kalau kena sakit ni tuan-tuan, tengok orang dia. Kalau kena sakit, orang ahli maksiat kena sakit itu adalah memang azab daripada Allah Subhanahu Taala. Kita katakan balak daripada Allah Subhanahu Taala. Itu kalau orang ahli maksiat kena. Orang Islam lah, orang kafir tak perlu cakap lah. Orang Islam kalau dia adalah azab daripada Allah Subhanahu Taala. Kalau orang beriman pula, orang soleh pula, ahli taat kepada Allah, dia kena penyakit juga, itu adalah kafarah. Allahu Akbar. Itu adalah kafarah daripada Allah Subhanahu Taala. Jangan kita cakap padan muka dia pergi lagi masjid, kena penyakit. Kalau awak pergi masjid contohlah, jangan nauzubillah terkena covid ke apa kan, pergi lagi, abang pergi lagi masjid, kan dah kena penyakit kan, dah kena balak kan. Itu bukan balak, itu kafarah. Lepas ni terus mati, dah habis dah dosa semua. Seminggu je masuk ke 2 minggu terus meninggal dunia. Macam ada jemaah-jemaah tabligh tu yang meninggal dunia semua. Itu semua cantik lah tu, kematian yang baik lah tu. Mereka dah prepare, ini penyakit ni, lepas tu dia hapuskan dosa mereka, terus dimasukkan syurga. Apa nak buat? Dari menderita je di dunia, nak hidup ke? Dah setahun kita, hampir setahun menderita macam gini. Baik mati masuk syurga. Mana tuan-tuan yang baik? Hidup di dunia keadaan macam gini atau sekarang ni di syurga? Ini bagi orang soleh lah, tapi jangan kita cakap baik kau mati ya. Yang tak soleh pun, yang tak soleh masuk neraka lagi, masuk azab lagi. Kalau yang soleh, the next day aja dia pergi mana tuan-tuan? Dia tempat syurga. Dia dah happy-happy. Yang awak nak kesian dia mati, kesian dia. Apa nak kesian orang mati? Dia sekarang di syurga. Awak yang kesian, sakit lagi. Terkurung tak boleh pergi buat apa-apa. Awak, dia lagi kesiankan awak lagi. Kalau orang soleh, mati itu lebih baik bagi mereka. Nanti dia dihapuskan dosa dia, dia hapus dosa dia dan dijemput ke syurga. Dengan syarat dia redha, dia sabar. Menerima itu merupakan kafarah. Tapi kalau jatuh kena kepada orang sakit ni, Allah turunkan kepada orang ahli maksiat, confirm tu, itu bukan kafarah bagi mereka. Tak ada kafarah, tak ada apa. Itu betul-betul azab. Ni Allah cakap rijzam minas sama, itu siksaan daripada Allah Subhanahu Taala. Dalam COVID-19 ni tuan-tuan, ada orang soleh yang meninggal, orang yang tak soleh pun meninggal. Betul? Betul? Dua-dua sama tak? Tak sama. Macam Rasulullah SAW kata, ada yang nak menyerang, ada tentera yang nak menyerang Kaabah. Ada tentera yang nak menyerang Kaabah, Allah tenggelamkan tentera itu semua. Padahal kata Aisyah, di antara mereka ada yang mereka bawa pasar mereka tu. Ni tentera ramai sangat, macam dia bawa dia punya pasar. Ada bazar, ada pasar. Kata Aisyah, ada di antara mereka yang bukan niat nak serang Kaabah. Mereka nak beli barang aja. Dia pun kena tenggelam juga dengan bumi. Rasulullah kena tenggelam juga. Nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan menurut niat mereka, menurut amalan mereka. Sama juga bila mati, yang soleh ni dia dapatlah balasan dia. Yang soleh ni, yang tak baik ni, dia dapat balasan dia. Mati dulu, mati. Jangan ingat awak soleh je awak tak boleh mati. Kebal. Orang Islam kebal daripada COVID. Tak boleh. Dia akan kena juga. Tapi tengok dalam keadaan-keadaan macam gini, mati dah dekat sangat dengan kita.
Paling dekat sikit. Sekarang dah di Skudai lagi. Bukan nak takut-takut lah. Dah dekat sangat, dah Skudai. Anytime boleh kena anak kita, boleh kena saudara mara kita, boleh kena orang-orang yang dekat dengan kita. Lagi nak tangguh-tangguh buat amal. Datang ke masjid, beramal. Anytime boleh mati. Kita pun tak tahu. Kita datang sini, boleh kena juga penyakit dia. Memanglah kita waspada, kita buat apa SOP semua. Tapi boleh kena juga. Tempat-tempat tu tak buat SOP ke? Nak jaga tempat shopping center yang tu semua tak buat SOP ke? Buat juga, sama aja dia buat SOP macam tempat shopping center kita. Wan utama lah, di mana lah, dia tak ada SOP ke? Ada juga. Tapi kalau nak kena tak? Kena juga. Jadi kita prepare lah. Dengan gini takut lah. Sebab itu ada kunut nazilah. Ni happy-happy je. Tak boleh lah. Bukan hidup dalam ketakutan, tapi harap Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita, dan kita mohon bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau kena, kita dah memang bahaya penyakit ni. Tak berapa lama lagi lah cakap, kalau kena seorang tu hari-hari ada orang mati. Kalau di tempat kita boleh kira dengan jari. Kalau di negara lain beribu-ribu mati setiap hari, beratus-ratus orang mati. Jadi kita kembali kepada Allah, bukan nak cakap apa, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya umat Islam buat. Sepatutnya kembali balik kepada ajaran Allah, bertaubat, penuhi surau-surau, masjid-masjid untuk bertaubat kepada Allah. Kerana fasik mereka, Allah turunkan penyakit. Kemudian ini Allah patah balik pula cerita dia kan. Tadi kita dah ke depan, ni patah balik. Istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa istasqa. Istasqa ni daripada istisqa. Istisqa ni minta hujan. Minta hujan. Jadi Nabi Musa minta air lah daripada liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi kaumnya di T tu. Ini yang kuatkan pendapat yang cakap, ada lagi satu pendapat mungkin minggu lepas saya tak sebutkan, iaitu manna wa salwa ni. Salwa memang itulah burung lah, tapi manna ni macam dia sejenis makanan tuan-tuan, macam gandum gitulah. Salwa memang burung lah. Jadi kata ulama dah cukup lah, situ ada karbohidrat, situ ada protein, tinggal apa? Air saja. Air tak ada, jadi mereka minta kepada Nabi Musa air. Makanan dah ada, jadi Allah dah bagi manna dengan salwa sebagai makanan. Sekarang ni mereka minta air, tak ada air. Mereka minta kepada Nabi Musa. Dia tak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka tak doa aja dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Satu ada Nabi buat pun nak doa. So Nabi aja doa. Satulah, dan mereka tahu mereka ni banyak bersalah. Jadi mereka suruh Nabi Musa berdoa, dan mereka tahu kalau Nabi Musa punya doa ni mustajab. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum dia, bukan untuk diri dia, untuk kaum dia. Liqaumihi, air minta air daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Lagi tongkat Nabi Musa. Lalu kami berfirman, pukullah batu al-hajar, batu itu dengan tongkatmu. Sekali lagi Allah sebut tentang tongkat. Tongkat Nabi Musa ni memang mana-mana lah Nabi Musa akan bawa tongkat dia ni. Bukan tongkat orang sakit tuan-tuan. Ni tongkat yang besar punya. Step lah kalau dalam bahasa Inggeris. Dia tongkat yang besar. Allah suruh Nabi Musa pukul batu yang besar dengan tongkatnya. Fam fajarat min husnata asyrata aina. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Allahu Akbar. Tak tahu besar macam mana batu tu kita, tapi ada 12 ni banyaklah terpancut satu mata air sini sana sini, jadi mata air 12 mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Dan sungguh setiap manusia tu, atau setiap orang pada waktu itu tu, di antara mereka itu tahu tempat minum masing-masing. 12. Kenapa 12 tuan-tuan? 12 mata air ni, kerana yang ikut Nabi Musa keluar ni adalah dari keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf semua sekali ada berapa adik-beradik?
Nabi Yusuf, Binyamin dengan lagi 10 adik-beradik. Semua sekali 12. Ini ulama cakap 12 ni adalah keturunan Bani Israel, itu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub adalah Israel. Nama Nabi Yaqub adalah Israel. Jadi Bani Israel ni yang 12 ni 12 kita cakap kabilah ni 12 kali kabilah daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi ini Nabi Musa bawa keluar. Ini mungkin beratus atau ribuan tahun lah selepas zaman Nabi Yusuf. Dan jadi keturunan dia ada 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu, makan, anda dah ada manna wasalwa, makan, washrabu, dan minum, mir rizqillah, dari rezeki Allah. Ni direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Manna wasalwa ni direct dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian air ni yang pancut ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita makan ni yang direct daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tayyibat lah. Yang lebih baik adalah tak ada campuran lah. Kita suka makan burger pula daging tak nak makan, buat burger pula, makan sausage pula Allahu Akbar. Semuanya proses yang kita suka makan ni, proses semua. Itu tak tayyibat. Terus terang itu tak tayyibat. Maggi boleh lah, hilang aja dia punya lapar dia. Tapi Allah, isi kandungan dia Maggi ni teruk macam-macam dalam yang kita makan ni semua dah campuran. Kalau nak rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh tak? Allah tak suruh. Jangan kita Allah suruhlah makan dan minum. Allah suruh makan minum rezeki dia yang betul baik punya. Yang asli punya lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam air, Allah suruh minum air ni, bukan air gas. Allah suruh minum air gas, kulu washrabu, kencing manis kena. Itulah tak nak ikut perintah Allah, ikut yang makan dan minum thayyibat tu, tak ikut pula tu yang baik-baik. Makan dan minum yang baik-baik, minum yang tak baik-baik. Dah kena kencing manis nak salahkan orang. Dia punya salah, dia minum tak tentu haram, semua makan semua benda-benda itu. Banyak penyakit ni semua yang kita hadapi ni semua daripada apa? Punca dia apa? Makan dan minum. Semuanya lah tuan-tuan, kita punya makanan kita, Allahu Akbar. Macam tak boleh makan lah. Macam tak boleh makan kalau betul-betul lah semuanya yang campuran semua, sehingga kan jadikan makanan rezeki Allah ni jadi penyakit pula, bukan rezeki Allah tu. Jadi sini ada Allah cakap rezeki Allah Subhanahu wa taala yang pure punya. Senang jaga, yang pure punya itu baru rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang tak pure nanti kita kata rezeki Allah datangkan penyakit. Sebab apa? Awak yang buat dia tak pure, tak jaga dia punya pure dia. Dah bagus Allah bagi kambing, bagi ayam, dah bagi ni, awak campur macam-macam bahan sehingga kan dia tak thayyibat, dia tak jadi. Tadi kan ayat sebelumnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan apa yang baik daripada apa yang rezeki. Sekali lagi Allah kata rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah ada yang baik dengan tak baik tak? Kalau orang tu dapat makan haram, itu rezeki Allah tak? Takut nak jawab ni. Rezeki Allah, rezeki juga rezeki juga, tapi haram lah, yang haram. Jadi kita kadang makan, kita kata ni rezeki, tapi yang tak baik punya. Memang tak baik pun rezeki Allah lah. Rezeki awak untuk dapat sakit. Rezeki rezeki Allah untuk awak, ada sebab lah kenapa Allah bagi awak rezeki tu. Kenapa? Supaya dapat sakit lah. Jangan salahkan orang. Allah Subhanahu wa taala suruh makan yang baik. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu ta'saw. Ini susah nak terjemahkan tuan-tuan. Wala ta'saw ini kamu, dia cakap merebak bencana kerosakan. Jangan kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Penulis kita pun susah juga dia nak terjemah. Ta'saw ni buat rosak, mufsidin pun rosak juga. Jadi jangan kamu buat rosak di muka bumi. Di bumi ini mufsidin. Ni macam mana pula mufsidin pula? Jadi ada dua mufsidin, ada dua kerosakan.
Kata ulama, yang kerosakan yang pertama ni, jangan kamu taksau ni, jangan kamu buat kerosan, jangan kamu korup dalaman. Taksau ni daripada rosak, jangan kamu buat merosakkan dalaman kamu. Ini akal fikiran lah. Akal fikiran orang perosak ni, orang-orang yang jahat-jahat ni, dia bermula daripada apa tuan-tuan? Akal dia kan. Dia bukan tak. Dulu saya ada campur tuan-tuan, kecil-kecil lah mula-mula, dengan yang perompak-perompak ni. Diorang ni intelligent tuan-tuan. Diorang ni semua geng-geng ni semua, berbual dengan diorang ni tu pandai-pandai semua. Otak tapi korup lah. Pandai dia punya dia punya apa ni, pandai, memang pandai mereka ni, buat apa-apa semua pandai. Jadi tapi korup. Pandai tapi dia rosak lah. Dia rosak, pikiran dia rosak. Tapi dia ada brain. Dia orang yang berakal semua, pergi universiti begini, tapi pikiran dia korup. Bila dia pikiran dia korup, dia akan melakukan corruption. Dia akan keluarkan dia punya korup di dalam tu, akan terkeluar di luar. Itu mufsidin tu, dia akan melakukan ifsad. Mufsid, dia akan buat kerosakan di atas bumi ni. Biasa orang ni dah korup, dia sendiri dah korup. Dia akan ajak orang atau korup ni tuan-tuan, kita rasuah lah tuan-tuan, rasuah. Kita jangan bohong tuan-tuan. Kita kalau nak buat apa-apa pun kena buat rasuah juga. Semua orang-orang masjid ni baik-baik semua, tapi kalau nak beli tanah, nak jual tanah, nak buat apa-apa, kena jolok juga. Pasal apa? Sistem dia macam gitu, sistem rasuah. Jadi apa nak buat, tidak macam mana kita nak buat, kita pun kena bagi jugalah. Jadi dia dah korup. Jadi dia akan paksa orang lain. Itulah dia cakap, dalam dia sendiri dah korup, dia dah terima rasuah. Dah terima rasuah. Ada orang yang nak bagi tak? Ada. Siapa yang nak bagi? Orang-orang baik lah macam kita kena bagi rasuah. Nak ambil lesen kereta pun kena bagi rasuah juga. Ada kawan saya, tester ni cakap dia, kalau awak nak cepat pass, immediate punya, automatic pass, tolak 200, saya jamin awak pass. Macam mana ambil lesen pun? Saya nak beli rumah tuan-tuan, dekat rumah mampu milik 80,000. Ini bukan buat cerita tuan-tuan. Saya tak save aja dia punya WhatsApp dia. 80,000 dia cakap. Under table 10,000 tau. Encik siapkan under table 10,000. Saya macam orang bodoh lah tanya, apa ni benda under table ni? Ini untuk orang dalam. Orang dalam 10,000. Oh, nak siapkan juga 10,000. 10,000 apa tu? Loan ke apa? Kena cash tu, jangan mana 10. Woi, dah lah saya tak mampu. 10,000 cash pula nak kena bayar pula. Allahu Akbar. Nak tukar nama je, tanah je nak jual. Ada kakak saya punya tanah nak jual. Apa dia minta? 15,000. Ni 15,000 untuk tukar nama dalam masa semalam 2 malam aja, seminggu je settle. Dia kata, oh dia kata sebelum raya je dah settle, dah tukar nama semua, dah habis semua. Senang aja. Ni nak bagi siapa? Lawyer. Lawyer mana ni? Lawyer Jabatan Agama. Jabatan Agama pun ada lawyer juga. Ni mana ni? Apa ni benda ni? Lawyer. Lawyer mana ni? Jadi kita pun alhamdulillah, Allah selamatkan saya. Saya tak itu. Dia dah korup. Dia paksa kita. Kita pun buat tak tuan-tuan? Bila tanya-tanya, terpaksalah ustaz, apa nak buat, tanya kawan-kawan ni macam mana ni, gini semua. Terpaksalah, apa nak buat. Ya awak pun sokong juga. Semua terpaksa. Padanlah bertapak betul-betul perasuah-perasuah ni semua. Ada support orang awam. Semuanya rasuah. Tak ada orang cakap stop. Okey. Saya cakap dengan yang orang yang cakap 15, ni apa ni? Ni rasuah ke? Dia cakap bukan rasuah. Saya cakap kalau bukan rasuah, jom kita pergi SPRM. Saya nak check dengan dorang cakap lawyer siapa ni semua. Baru dia kelang kabut sikit. Tak payahlah dia kata kalau nak gitu. Jangan kalau ini bukan, saya terus ini rasuah ke apa ni awak nak ni 15 ribu.
Lepas tu dengan kuasa Allah, Allahu Akbar. Saya tak ada lawyer, tak ada apa pun tuan-tuan. Ini dengan kuasa Allah nak tunjukkan, tukar nama macam gitu je. Jual lah, bukan tukar nama. Jual kepada orang tu, terus pergi direct dengan di kota tinggi tu. Pejabat tanah cakap. Dalam masa sebulan settle. Sebulan aja. Tak ada lawyer, tak ada apa, tak ada ini. Saya kata kurang ajar betul diorang ni. Tak tidak 15,000 aku dah kena terbuang dah. Tak ada apa-apa pun. Pergi macam gini, isi borang apa, borang tunggu dia panggil, bagi bayar cukai apa, settle. Allahu Akbar. 15,000. Bukan kalau kita tak apalah 15,000, tapi rasuah. Bukan 15,000 dah hilang, neraka pula kita dapat. Pemberi dan penerima dalam neraka. Itu kita takut. Jadi dia dah korup, dia akan timpakan corruption itu kepada masyarakat luar. Itu namanya wala ta'sau fil ardi mufsidin. Wah, ini panjang ni ayat ni. 2 minit lagi baru setengah muka surat ni. Saya dah prepare. Tuan-tuan dah prepare belum? Saya dah prepare aja. Setengah muka surat ni. Tapi tak boleh. Panjang jangan je. Ini terus sampai kita banyak pengajaran daripada ayat yang mereka mohon. Jadi mereka dah dapat gambaran aja lah. Ini preview je untuk next week punya, untuk minggu depan mereka dah dapat manna wasalwa. Okey dah dapat manna wasalwa, lebih tu ada air. Ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia punya sikap dia? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak dapat sabar, bosanlah kami. Ini dia punya cakap dengan Nabi Musa. Kalau diterjemah macam lan nasbira, kami tak dapat bersabar. Sebenarnya dia punya cakap, kata ulama, bukan tak dapat bersabar. Kami dah jelak, kami dah jemu, kami dah bosan. Dengan apa? Makanan yang satu. Tanya, pagi makan apa? Manna wasalwa. Petang tengah hari makan apa? Manna wasalwa. Malam manna wasalwa. Ini apa ni? Manna wasalwa aja hari-hari. Mereka rasa bosan dengan makanan yang ada. Jadi mereka teringat makanan mana tuan-tuan? Orang Bani Israel ni yang dah keluar daripada Mesir, dia teringat zaman mereka di bawah pemerintahan Firaun. Ini mentality mentality orang yang rosak. Zaman mereka dengan Firaun, apa yang terjadi? Mereka macam jadi hamba. Ditindas, dizalimi, diseksa. Makanan yang mereka makan itu macam makanan hamba. Makanan hamba itu yang dia teringat, makanan tu. Itu nanti dia minta macam-macam tu. Dia bukan teringat, dia tak ada makanan tempat padang pasir. Jadi dia teringat dulu kita makan makanan yang gini. Kita nak makanan yang itu, dia minta kepada Nabi Musa. Kata ulama ni mentaliti macam orang. Ada tak orang ni dia kena penjara. Dia kena penjara 10 tahun, 20 tahun. Dah keluar penjara. Dah azan. Dah keluar penjara, dapat makan okeylah, dapat makan dengan anak isteri. Teringat makanan penjara. Ada orang macam itu. Aku sedap lah, kalau boleh aku nak makanan yang penjara. Engkau baru keluar penjara dah 10 tahun, 20 tahun. Siapa ada suka makanan penjara? Engkau pula ni mentaliti orang rosak ni. Dia suka pula. Dia sebenarnya bukan makanan tu tuan-tuan. Dia suka hidup dengan cara macam gitu, cara orang yang hina, cara di bawah dijajah oleh Firaun itu. Jadi dia nak nostalgia kepada zaman-zaman apa yang jaga, zaman-zaman hina. Kita pun sama juga kadang nostalgia zaman-zaman hina, pop yeye punya taman. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi hidayah. Dah semua dah bagi ke masjid, semua dah cuci tangan semua. Nostalgia juga dengan pop yeye apa dengan dah pakai sarban, dah pakai jubah. Ada kita tengok. Awak tahu itu zaman awak dalam jahiliah, hina betul, aku tak tahu agama, tak tahu apa. Suka pula nak kembali kepada zaman itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, 3 perkara orang itu kalau dia ada 3 perkara ni, dia telah merasai halawatul iman, kemanisan iman. Iaitu
dia tak nak kembali kepada kekufuran, jahiliah. Dia tak nak balik kepada jahiliah setelah Allah SWT selamatkan dia. Itu dia. Itu dia punya mentality. Dia dah beriman, dia dah amal soleh, dia tak nak sekali-kali tak nak kembali kepada zaman jahiliah dia. Dia tengok zaman jahiliah teruklah aku pada zaman tu, dia tak nak kembali. Kita pula kadang nostalgia pula, suka pula nak ingat-ingat zaman jahiliah. Ini apa PL apa? PL Bani Israel lah. Wallahualam. Itu preview dia. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok apa yang mereka minta. Wallahualam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.